Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini dalam segmen esensi. Dasar baharu di mana ada jalan, di situ ada internet akan diperkenal bagi memastikan masyarakat mendapatkan akses internet lebih meluas. Menteri Komunikasi dan Digital maklumkan harga internet dijangka lebih murah menjelang September nanti apabila standard mandatori mengenai harga capaian diguna pakai. Ia akan menyaksikan harga borong internet dikurangkan dan menjadi lebih murah berbanding kadar sedia ada. Kestabilan politik di peringkat persekutuan tidak akan tergugat walau apa jua keputusan pilihan raya DUN ke-15 di 6 negeri. Menteri Komunikasi dan Digital berkata ia bukan pilihan raya umum, justru bagi membolehkan pelaburan masuk secara langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Kestabilan politik adalah perkara asas. SPRM tidak berhasrat memperkenalkan sebarang garis panduan atau peraturan berkaitan kesalahan rasuah yang dilakukan calon pilihan raya. Ketua Pesuruhjayanya menggesa semua pihak memahami dan wajib mematuhi undang-undang sedia ada di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Setakat ini, SPRM tidak menerima sebarang aduan atau laporan berkaitan isu rasuah sepanjang 3 hari kempen PRU DUN ke-15 berlangsung. Dijangka 2 hari sebelum pengundian PRU DUN ke-15, SOP berkaitan COVID-19 bakal diumum Kementerian Kesihatan. KKM akan bertemu SPR sebelum menentukan SOP lebih spesifik pada hari pengundian terutama membabitkan pengundi yang dijangkiti COVID-19. SOP sedia ada ketika ini terus diguna pakai sehingga pertemuan KKM dan SPR. Mahasiswa Universiti Awam yang terlibat peperiksaan pada hari pengundian 12 Ogos ini dibenar mohon pelepasan. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, mereka juga perlu maklumkan perkara itu kepada pihak universiti bagi membolehkan peperiksaan diadakan pada hari lain. Setakat ini hanya UUM melaksanakan peperiksaan pada tarikh berkenaan dan tiada cadangan melanjutkan cuti semester untuk mengundi. Jumlah penduduk Malaysia tahun ini dianggarkan 33.4 juta berbanding 32.7 juta pada 2022. Menurut DOCM, populasi penduduk juga diunjurkan meningkat daripada 30.2 juta pada tahun 2022 kepada 30.4 juta pada tahun 2023. Jumlah lelaki mengatasi wanita masing-masing 17.5 juta dan 15.9 juta. Nisbah jantina bagi keseluruhan populasi ialah 110 lelaki bagi setiap 100 wanita. Sindiket dadah di Kelebang Ipoh tumpas setelah polis merampas syabu seberat 72 kg bernilai 2.5 juta ringgit dalam sebuah kereta. 2 lelaki diberkas. Susulan serbuan itu, 2 lagi suspek dijekup di sebuah rumah di Kampung Rapat Ipoh. Salah seorang daripada 4 suspek positif dadah. Kesemua suspek mempunyai rekod lampau jenayah dan dadah. 3 kenderaan disita termasuk barang kemas. Raidi Iskandar Puteri makmal memproses dadah di serbu polis. 4.63 kg dadah jenis ketamin dan 166 liter cecair ketamin dengan nilai keseluruhan 2.13 juta ringgit dirampas. Ketua Polis Johor berkata, 4 suspek warga asing ditangkap. Aktif beroperasi sejak April lalu. 2 daripada suspek positif dadah termasuk mempunyai rekod berkaitan dadah dan jenayah. 3 kenderaan disita, 3 lelaki tempatan yang dipercayai terlibat kini diburu. Di Masjid Tanah pula, cubaan selundup dadah ke Indonesia dari perairan Melaka digagalkan Maritim Malaysia. Operasi mengesan pergerakan bot mencurigakan di pesisir pantai Tanjung Kling. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, bot digunakan suspek melarikan diri dan meninggalkan suspek warga Indonesia di Pantai Kondur. Turut ditemukan beg pakaian mengandungi 7 bungkusan ketulan mampat syabu seberat 10 kg. Rampasan dianggarkan bernilai RM400,000. Wanita dan teman lelakinya ditahan polis bagi membantu siasatan kes kematian kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun disyaki didera di sebuah rumah di Asam Kumbang, Taiping. Ketua Polis Daerah menyatakan kejadian dera itu dipercayai berlaku sejak Mac lepas.
Difahamkan ibu mangsa tinggal serumah bersama teman lelakinya itu. Wanita terbabit mempunyai masalah rumah tangga dan dalam proses penceraian dengan bapa mangsa. Pesara kerajaan rugi lebih RM500,000 selepas terpedaya pelaburan mata wang kripto tidak wujud melalui Facebook. Mangsa telah berhubung dengan pemilik akaun menerusi aplikasi WhatsApp sebelum diminta maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2023, mangsa melakukan 133 transaksi pindahan wang. Wang tersebut merupakan hasil simpanan dan wang persaraan mangsa bersama isteri. Perkembangan tragedi kapal kargo terbalik di Sebuyau. Pasukan SAR telah menemui satu mayat yang tersangkut dalam kapal MV Tengsong sekitar pukul 12 tengah hari. Menurut Ketua Polis Daerah Simunjan, mangsa ditemui pada tingkat 3 kapal. Bagaimanapun, 3 lagi mangsa belum ditemui kerana tidak dapat diakses. Ekoran keadaan kapal masih dibanjiri air sedalam 6 kaki. Permainan video dalam talian antara punca dikenal pasti menyumbang gejala buli di Melaka. Esko Negeri berkata kebanyakan permainan video dalam talian mempunyai elemen keganasan yang boleh membawa pengaruh buruk khasnya kepada pelajar sekolah. Sebelum itu, beliau menyeru ibu bapa mengawal anak-anak mereka sekaligus mengelak kejadian tidak diingini. Sistem perolehan aset ATM perlu dirombak bagi memastikan tiada lagi pihak luar akan mendapat mengaut komisen keterlaluan daripada proses perolehan aset. Gesaan Perdana Menteri itu susulan kesiapsiagaan kelengkapan aset pertahanan negara seperti kapal, pesawat dan kereta kebal tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi serta kedudukan geopolitik dan strategik Malaysia. SPRM akan memanggil ramai lagi saksi untuk membantu siasatan berhubung dakwaan berlaku penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan aktiviti perlumbungan unsur nadi bumi REE di Kedah. Siasatan mengenainya masih dijalankan agensi itu. Setakat ini, 4 individu ditahan untuk tujuan siasatan. SPRM tidak menolak kemungkinan ada beberapa agensi penguatkuasa tempatan terlibat dalam penyelewengan permohonan visa oleh warga Bangladesh masuki Malaysia yang kononnya untuk melancong. Namun perkara berkenaan masih dalam siasatan. SPRM mengesyaki sejumlah wang telah disalurkan menggunakan sistem hawala bagi tujuan memperoleh visa pelancong tetapi sebenarnya masuk ke negara ini sebagai pekerja. Pegawai SPRM yang menjalankan operasi akan dilengkapi dengan pemakaian kamera badan BWC bagi melindungi agensi itu daripada sebarang tomahan. Ketua Pesuruhjayanya berkata, setakat ini 142 unit BWC akan dibekalkan kepada pegawai untuk operasi penting. Peranti berkenaan merekodkan audio dan visual setiap peristiwa yang berlaku dan akan diedarkan di ibu pejabat serta negeri secara berperingkat. Laporan polis dibuat Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak berkaitan video tular sebahagian titah baginda yang menyentuh mengenai parti PAS pada tahun 2013. Video tersebut mengait secara langsung dan tidak langsung kedudukan seorang raja pemerintah untuk tujuan politik. Orang kaya bendahara Seri Maharaja berkata video yang dibuat naik merupakan sebahagian kecil titah Raja Nazrin Shah yang ketika itu merupakan pemangku Raja Perak. Dewan Undangan Negeri Melaka sebulat suara meluluskan rang Undang-Undang Enakmen Perlembagaan Negeri Pindaan 2023 berkaitan anti lompat parti. 24 adun menyokong usul tersebut. Ketua Menteri berkata RUU itu dicadangkan bagi menyelaras pindaan undang-undang di peringkat persekutuan. Di Alur Gajah, wabak batuk kokol dilapor berlaku melibatkan 4 orang daripada 16 ahli keluarga yang tinggal serumah. Jelas Esko Negeri, kes pertama merupakan bayi berusia 40 hari di Kesan Khamis lalu. Pengenaran wabak berlaku di kalangan ahli keluarga bayi berkenaan. Kesemua kes diberi rawatan dan dalam keadaan stabil. Bagi mengelak penularan, Jabatan Kesihatan melakukan pengesanan kontak rapat. 1,000 kilometer paip air berusia lebih 40 tahun di Johor disasar dapat diganti dan dijangka siap Disember nanti. Eskonya berkata, kira-kira 6,000 kilometer paip dikesan bermasalah selain berisiko pecah jika berlaku tekanan yang tinggi. Ketika ini, 7,000 aduan bekalan air diterima Ranhill SAJ Johor setiap bulan susulan kerosakan dan kebocoran paip.
Pendapatan nelayan terus diperkasa, antaranya menerusi program pemurunan vessel dan mekanisasi tangkapan. Jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, program itu membuka peluang kepada nelayan meningkatkan jumlah pendaratan ikan untuk menjana pendapatan lebih tinggi. Bursa Malaysia mengumumkan keuntungan selepas cukai, zakat dan kepentingan minoriti berjumlah 132.4 juta ringgit bagi separuh pertama 2023. Angka itu adalah peningkatan 3.9% berbanding 127.4 juta ringgit pada tempoh sama tahun lepas. Pengerusi Bursa Malaysia berkata pencapaian didorong penurunan perbelanjaan operasi sebanyak 8.5%. Bursa Malaysia telah mencapai 16 tawaran awam permulaan IPO pada separuh pertama tahun ini daripada sasaran 39 IPO setahun penuh 2023. Pencapaian itu terdiri daripada 4 pasaran utama, 11 pasaran ACE dan 1 pasaran ELEAP. Baki sasaran 23 IPO dijangka dicapai separuh kedua tahun ini. Lebih 15,000 graduan daripada keseluruhan pencari pekerjaan di portal My Future Jobs Kementerian Sumber Manusia berdepan masalah ketidakpadanan kerjaya. Ia merangkumi masalah graduan yang berkecimpung dalam pekerjaan separa mahir dan rendah serta bergaji RM2,000 ke bawah. Menteri Sumber Manusia berkata data perkesa itu membimbangkan, justru perlu ada langkah khusus dalam memastikan masalah ketidakpadanan kerjaya dapat dikurangkan. Baik, dalam pada itu, penganjuran program Career Exploration kebangsaan salah satu langkah mengurangkan jurang ketidakpadanan antara kelayakan graduan dan kerjaya. Hasil kolaborasi strategik antara Perkeso dengan Pintar Foundation menyaksikan 11 sekolah dipilih mengikuti program itu melibatkan penyertaan lebih 1,000 pelajar. Mereka didedahkan mengenai kemungkinan kerjaya berdasarkan kemahiran melalui penilaian psikometrik. Bagi menggalakkan penyertaan individu neurodiversity dalam pasaran pekerjaan, kumpulan RHB Bank bersama HRD Corp berjaya melatih 30 peserta menerusi program RHB Empower. Pengarah urusannya berkata, sebahagian mereka telah ditawarkan menjalani latihan industri serta peluang pekerjaan di sektor korporat. Program bertujuan mengintegrasikan individu yang mempunyai sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif, autism dan sindrom Asperger. Yapim melancarkan 3 projek perniagaan di bawah inisiatif Kopi Santun Yapim Berhad bagi membantu mengembangkan perniagaan asnaf. 3 projek tersebut ialah Klinik Santun, Farmasi Santun dan Koperasi Santun Vending diteraju anak-anak asnaf yang telah berjaya menamatkan pengajian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Agama berkata langkah berkenaan juga bertujuan meningkatkan taraf sosioekonomi golongan berkenaan. Sekurang-kurangnya 44 maut dan lebih 100 lagi cedera dalam tragedi pengebom bunuh diri di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada Ahad. Kejadian berlaku ketika orang ramai membanjiri perhimpunan parti politik. Dewan Perhimpunan Kebangsaan Pakistan dijangka dibubarkan dalam tempoh beberapa minggu lagi, manakala pengundian pula dijangka pada Oktober atau November. Setakat ini tiada mana-mana kumpulan yang mengaku bertanggungjawab dalam serangan berkenaan. Armenia mendakwa truk konvoi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang menjadi pertikaian iaitu Nagorno-Karabakh terhalang berhampiran pusat pemeriksaan Azerbaijan. Lokasi berkenaan adalah di pintu masuk koridor Lachin yang merupakan satu-satunya jalan menghubungkan Armenia dengan Nagorno-Karabakh menerusi Azerbaijan. Ketegangan mula meningkat awal bulan ini apabila Azerbaijan menutup sementara koridor Lachin sekaligus mencetuskan kebimbangan krisis kemanusiaan. Bolivia mengerahkan lebih 2,250 ejen keselamatan bagi memburu pengedar kokain paling dikendaki. Individu berkenaan adalah Sebastian Enrique Marcet Cabrera dikendaki atas tuduhan di negara asalnya Uruguay selain Paraguay, Brazil dan Amerika Syarikat. Marcet Cabrera berusia awal 30-an dipercayai masih berada di Santa Cruz bersama isterinya yang berasal dari Peru serta 3 anak. Menurut pihak berkuasa, dalam tempoh beberapa jam mereka percaya dapat menahan Marcet Cabrera.
Saudara, Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Azam Hussein dan Fahatul Achati Osman untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Dalam Malaysia Madani, tingkat perpaduan penuhi harapan.